Mahkamah bangun. Di dalam Mahkamah Tinggi Malayak Muar, kes bernombor 1711-2020, kes Hanumistah lawan Salina Rahman. Tuan Hakim, saya Maniam K. Marapan bertindak sebagai Timbalan Pendakwa Raya dibantu oleh Gajilan Raja Kumar yang juga merupakan Timbalan Pendakwa Raya dan di pihak pembelaan defendant Hanum Mistah diwakili oleh Haziq Ishak selaku peguam bela dari Ketuan Endah dan Haziq. Yang Arif, saya memohon pertuduhan dibacakan terhadap defendant. Bahawa kamu, Hanumistah, bahawasanya kamu pada 28 Ogos 2018 bertempat di Kampung Bumi Putra Dalam Rengit, Batu Pahat, Johor dengan sengaja telah menyebabkan satu fitnah berkaitan dengan duit simpanan khairat kematian ahli ke atas Salina Rahman dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 9 Akta Fitnah 1957. Jika sabit kesalahan, kamu boleh disaman sehingga RM50,000. Adakah kamu faham dengan pertuduhan ini? Saya faham. Kamu mengaku bersalah ataupun meminta dibicarakan? Baiklah, pihak pendakwa raya, adakah kamu telah bersedia untuk prosiding selanjutnya? Ya, Tuan Hakim. Pihak pendakwa raya akan mengemukakan dua orang saksi pendakwaan. Kami memohon kebenaran mahkamah yang mulia untuk memanggil saksi pertama, iaitu Nur Azizah binti Sirun untuk memberikan keterangan. Bahawasanya saya, Nur Azizah binti Shirun, dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan yang benar belaka. Dengan izin Tuan Hakim, sila nyatakan kepada mahkamah ini nama dan jawatan anda. Nama saya Nur Azizah binti Sirun, AJK Badan Kebajikan dan Hairat Kematian Wanita Kampung Bumi Putera Dalam. Okey, apa tujuan Puan hadir ke mahkamah hari ini? Untuk memberi keterangan mengenai kes saman kehilangan wang dalam tabung Badan Kebajikan dan Hairat Kematian Wanita Kampung Bumi Putera Dalam. Okey, Puan Nur Azizah, adakah benar anda disuruh menyediakan satu laporan penyata kewangan oleh defendant? Ya benar, Tuan. Baik, terima kasih Puan. Boleh ceritakan kepada mahkamah mengapa laporan penyata kewangan disediakan oleh Puan walaupun Puan bukannya seorang bendahari dalam jawatan kuasa berkenaan? Semasa kami mengadakan mesyuarat agung tergempar Badan Kebajikan, pengerusi mengatakan bahawa berlaku pengurangan bayaran wang kepada waris-waris ahli Badan Kebajikan. Pengerusi meminta bendahari menyediakan laporan tersebut tetapi ditolak. Faham? Maka Puan sediakan laporan penyata kewangan tersebut dan defendant bentangkan di dalam mesyuarat. Ya benar. Okey, adakah benar tohmahan dan fitnah yang dibuat oleh defendant sebanyak 2 kali bertarikh 28 hari bulan 8 2018 dan 18 hari bulan 1 2019? Tuan Hakim, soalan yang dikemukakan oleh pihak pendakwa raya mengelirkan saksi. Tuan Hakim, kami ingin membuktikan bahawa laporan yang diterima bertepatan serta tidak bercanggah dengan keterangan saksi. Bantahan ditolak. Saksi sila jawab soalan tersebut. Benar. Perkara itu berlaku pada kedua-dua mesyuarat berkenaan. Pendakwa raya, ada apa-apa soalan lagi untuk saksi ini? Saya tak ada soalan lagi, Tuan Hakim. Saya meminta agar saksi dibebaskan. Baiklah, anda boleh keluar. Baiklah. Tuan Hakim,
Pihak pendakwaan memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia untuk memanggil saksi pendakwaan yang kedua, iaitu inspektor yang menulis dan mengambil maklum laporan polis yang dibuat oleh defendant. Bahawasanya saya dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar, tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar belaka. Baiklah, inspektor. Saya akan mengemukakan beberapa soalan di peringkat pemeriksaan utama ini. Jadi sila jawab soalan yang diberi dengan jelas dan menghadap kepada Tuan Hakim. Izinkan saya, Tuan Hakim. Silakan pendakwa raya. Baik, terima kasih. Okey, Inspektor. Adakah kamu tahu tujuan kamu hadir ke mahkamah pada hari ini? Ya, saya adalah saksi untuk kes saman melibatkan kehilangan wang dalam akaun Badan Kebajikan Khairat Kematian Wanita Kampung Bumi Putra Dalam. Baik. Inspektor, adakah benar defendant telah membuat laporan polis di Balai Polis Serengit? Benar, Tuan. Baik, boleh jelaskan kepada kami secara lebih mendalam isi kandungan laporan polis berkenaan? Defendant melaporkan bahawa bendahari telah melakukan pecah amanah dan menyebabkan kehilangan wang Badan Kebajikan Khairat Kematian di kampung mereka. Adakah gerak badan defendant begitu yakin semasa membuat laporan? Bantahan Tuan Hakim, isu gerak badan tidak boleh dijadikan sebagai alasan memandangkan ia merupakan perwatakan individu. Tuan Hakim, perkara ini perlu dijelaskan sama ada defendant ragu atau yakin semasa membuat laporan, memandangkan responden telah yakin melakukan tohmahan dan fitnah yang sama ke atas plaintiff, dan defendant juga mengatakan jumlah yang berbeza dari jumlah asal dalam akaun. Bantahan ditolak. Pendakwa raya teruskan. Ya, benar. Defendant yakin dengan aduan. Baiklah, Tuan Hakim, saya tidak ada soalan lagi buat saksi ini. Saya mohon agar saksi dibebaskan. Baiklah, anda boleh keluar. Izinkan saya Tuan Hakim. Baik, teruskan. Di dalam kes ini terdapat beberapa konklusif utama. Pertama, walaupun wujudnya beberapa unsur yang berjaya dibuktikan oleh pihak pendakwa raya, tetapi mereka gagal membuktikan kewujudan elemen yang penting dalam kes ini. Pihak plaintiff langsung tidak mempunyai motif fitnah, motif adalah tidak relevan dan tidak boleh menggunakan saksi yang dipanggil untuk menyabitkan kesalahan tertuduh. Tuan Hakim, perbuatan tertuduh adalah atas dasar mempertahankan diri. Di sini kami ingin menegaskan bahawa tertuduh telah pun memenuhi prasyarat serta syarat-syarat asas hak pertahanan persendirian yang membolehkan anak guam saya dibebaskan daripada pertuduhan. Prasyarat pertama adalah qualified is a defendant that apply in a situation where the word has been published. Dalam erti kata lain, anak guam saya hanya menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengerusi untuk mendedahkan masalah pecah amanah yang berlaku dalam organisasi berkenaan. Laporan polis yang dibuat juga sebagai bentuk menghalang keburukan yang lebih besar memandangkan berlakunya pergaduhan antara kedua-dua belah pihak semasa penyelesaian isu yang berkenaan. Kedua, bagi pertahanan persendirian yang berjaya dipenuhi oleh anak guam saya ialah kebimbangan yang munasabah. Beliau berasa bimbang apabila berlaku pengurangan wang pengurangan bayaran ke atas ahli yang meninggal dan menyuruh bendahari membuat penyataan kewangan namun ditolak. Perkara itu jelas menunjukkan bahawa bendahari ini enggan melakukan perbuatan berkenaan dan berada di pihak yang salah. Terima kasih. Pihak pendakwa, silakan. Izinkan saya, Tuan Hakim.
Dalam kes ini, terdapat beberapa kesimpulan yang kita boleh simpulkan. Pertama, defendant telah melemparkan fitnah yang teruk kepada plaintiff sebanyak 2 kali semasa mesyuarat berkenaan. Perkara ini membuktikan wujudnya elemen fitnah ke atas pihak plaintiff yang mana perkara itu dilakukan secara sengaja. Pihak defendant mempunyai motif fitnah dan relevan kerana selepas laporan penyata kewangan dibuat, defendant masih melakukan perkara berkenaan dan tidak menyemak secara objektif. Tuan Hakim, di sini kami ingin menegaskan bahawa kesemua elemen fitnah terhadap responden telah dipenuhi. Yang pertama, laporan penyata kewangan telah dibuat oleh ahli badan kebajikan iaitu SP1 atas arahan defendant bertarikh 29 hari bulan 8 2018 dan dinyatakan dalam laporan wang sebanyak RM23,390 masih berada dalam pegangan plaintiff. Plaintiff telah menafikan pegangan wang tersebut dalam tangannya. Pada 18 hari bulan 1 2019, plaintiff sekali lagi difitnah dengan jumlah dan perkara yang sama oleh defendant walaupun telah dinafikan. Yang kedua, terdapat 3 elemen fitnah yang berjaya dibuktikan iaitu pernyataan berunsurkan fitnah, pernyataan itu ditujukan kepada plaintiff dan pernyataan tersebut disebarkan kepada pihak ketiga. Pernyataan pertama, defendant melemparkan tohmahan dan fitnah ke atas plaintiff sebanyak 2 kali pada 2 tanya yang dinyatakan. Pernyataan kedua, laporan yang dibuat oleh Balai Polis Rengit jelas menunjukkan bahawa bendahari telah mengawal dan memegang duit. Tumpuan mesyuarat agung yang dijalankan juga ditumpukan kepada isu kewangan dan bendahari yang dipersoalkan. Pernyataan ketiga, kehadiran AJK ke dalam mesyuarat itu adalah untuk membincangkan tentang kehilangan wang RM23,390 itu. Selain itu, laporan polis turut mengesahkan pernyataan tersebut. Dengan ini, dalam kes writ saman yang dibuat, kita dapat lihat keputusan yang dibuat oleh Tuan Hakim Mahkamah Seksyen adalah bijaksana dan tidak menunjukkan secara tuntas berlaku kekhilafan. Perayu dalam kes sivil mempunyai beban untuk menunjukkan di mana kekhilafan Tuan Hakim Mahkamah Seksyen yang bijaksana dan bagaimana keputusan Tuan Hakim Mahkamah Seksyen yang bijaksana telah menyebabkan kegagalan keadilan yang serius. Di atas sebab ini, tanpa mengulangi keseluruhan alasan penghakiman Tuan Hakim Mahkamah Seksyen yang bijaksana, saya dapati perayu gagal menunjukkan kegagalan keadilan yang serius dari keputusan dan alasan penghakiman yang diberi. Saya telah meneliti kertas kuasa, hujahan bertulis semua pihak serta mendengar hujahan lisan. Saya dapati defendant gagal menunjukkan kekhilafan Tuan Hakim Mahkamah Seksyen. Oleh yang demikian, saya tolak rayuan ini dengan kos RM5,000 Malaysia dan saya sahkan keputusan Tuan Hakim Mahkamah Seksyen yang bijaksana.